Ini jampi tu bagai dah. Allahu Akbar. InsyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang Nabi beri salam 3 kali dalam majlis. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa khabar ayah bunda? Sehat semua. Alhamdulillah. Khabar baik khabar. Alhamdulillah, insya-Allah. Baiklah ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Amin ya Allah ya Rahmanir Rahim. InsyaAllah kita juga mulakan dengan zikir wali-wali. Rupanya wali-wali ni ada zikir khas dia. Kita ni semua wali lah kan? InsyaAllah. Sama-sama kita baca ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah 3 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Subhanallah. Tak, macam tak ramai bunyi. Kena bunyi ramai sikit. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah, Astaghfirullah. Kita baca Qulillahumma malikal 3 kali ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, terima kasih ya bunda, ibu ayah, saudara-saudara, saudari, anak-anak. Sebelum kita Isra' Mi'raj, tajuk kita malam ni Isra' Mi'raj ya. Tuan-tuan nak bersedia ke nak Isra' Mi'raj ya?
Borak dah sedia borak. Borak tak ada, tak jadi ceramah. Kena sedia borak. Dah jemput Jibril. Jemput, alhamdulillah. Isra' Mi'raj ni dia pukul 6 malam sampai 6 pagi. Sanggup sampai 6 pagi esok ceramah? Tak kira setengah jam. Nabi 6 ke 6, 12 hours. 12 jam. Kita nak dengar setengah jam, tak pahala lah. Sebab tu tiap tahun kena cerita, baru pahala. InsyaAllah. Isra' Mi'raj ni nak cerita kita lah. Kita kena ada Isra' Mi'raj. Lama dah saya dengar ceramah Isra' Mi'raj. Tapi dia punya fokus tak. Bagi saya, kita kena tempatkan, kena perbaiki. Kena lihat yang syumul. Bahawa kita ni kena Isra' Mi'raj. Nabi Isra' Mi'raj. Takkan kita tunggu je. Borak pun Isra'. Walaupun dia tak Mi'raj. Jibril Isra' Mi'raj. Itu mukadimah. InsyaAllah. Jadi terima kasih Tuan Musi, Jawatan Kuasa, Ibu Ayah. Masih sudi jemput. Hari ini nak bersama-sama Isra' Mi'raj. Jadi sebelum kita terus Isra' Mi'raj ni, mari kita baca ayat Isra' dalam surah Isra' ayat 1. Kita baca, saya baca, sahabat ikut, lepas tu kita baca sekali lagi. Kemudian baca kali ketiga, baru kita tengok makna dia. Pertama saya baca suku-suku. Tuan-tuan kena ikut. Kita nak meraih ayat yang hebat ni. Ayat Isra' Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kita baca sayang-sayang Ini baca sayang sampai habis. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahu akbar. Hebat Hebat Allah kita, Tuhan kita ni hebat. Dia bukan israkkan Nabi je, kita kena israk juga. Nanti kita akan kupas dekat mana israk kita, dekat mana Mi'raj kita. Saya mungkin tak akan kupas seperti biasa, seperti dalam buku-buku tu. Kita akan kupas lebih siapa aku, siapa Nabi, apa Isra' Mi'raj, dekat mana aku, cerita aku lah. Wa nafsi wa ma sawaha. Allah cipta kita hebat. Buktinya Nabi Isra' Mi'raj 12 jam. Dan kehebatan pada Nabi itu bukan pada Nabi saja. Nabi terima mukjizat, kita ada mukjizat. Berapa buah tu? Itu mukjizat. Jadi kita pun kena merasa bahawa Allah beri aku mukjizat. Gitu. Allah minta aku Isra' Mi'raj. Macam tu lah. Nabi asyhadu an la ilaha illallah. Bukan Nabi saja, umatnya asyhadu an la ilaha illallah. Gitu Kalau saya mampulah, kalau tak mampu minta maaf. Hasratnya begitulah insya-Allah. Baik, kita tengok maknanya. Subhanallah. Subhanallazi, maha suci.
Dia yang, allazi itu dia yang. Ya. Subhanallah, dia yang. Asra, menjalankan. Menjalankan sama ada tolak ke, iring ke. Maknanya bukan Nabi jalan seorang. Ya, Isra. Jadi kita ni kena israkkan diri kita. Kan? Takkan saya, orang nak tolak saya. Tolak sendiri. Ini bab iman ni masing-masing. Tapi panduannya sama. Ya? Kerjanya sama. Maksudnya sama. Ya? Hajatnya sama. Tapi kena buat sendiri. Ya? Tak boleh wakil-wakil. Ya? Nabi wakil kita. Tapi untuk kita kena ada israk juga. Ya? Hambanya. Laila, waktu malam. Laila. Minal masjidil haram. Dari masjidil haram. Ilal masjidil aqsa. Ke masjidil aqsa. Ke mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu ada sebuah dipanggil Masjidil Aqsa. Dulu saya faham Baitul Maqdis tu masjid. Masjidnya Masjidil Aqsa. Kawasan tu dipanggil Baitul Maqdis. Ya. Allazi barakna, di mana Allah memberi keberkatan sekitarnya. Baitullah dengan keberkatan, Masjid Nabawi dengan keberkatannya, Masjid Al-Aqsa dengan keberkatannya, dan semua masjid-masjid memiliki keberkatan-keberkatan yang sepatutnya jadi idaman kita. Ya? Linuriyahu, untuk Allah, untuk kami tunjukkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, pada kita. Lepas tu kita belajar kisah Nabi, tapi kita belajar untuk kita. Lepas tu Isra' Miraj untuk kita. Jangan tinggal kat kita, biar dah Nabi seorang. Kita kena Isra' Miraj. Ya? Lepas tu kita nak pergi umrah, pergi haji, pergi Madinah, ada rezeki, ada keselamatan, pergi Masjid Aqsa. Ya? Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Sami'. Innahu huwas samiul basir. Allah Maha melihat. Ya? Insya-Allah. Jadi kita bermula bertitik tolak dari ayat ni lah, ya. Yang kita panggil Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj. Jadi bila Haji Fazul mesej kat saya hari apa tak ingat, 3-4 hari juga. Saya baca-baca nak cerita apa dengan wali-wali ni, dengan ahli syurga ni. Baca lagi, tengok buku tu, tengok buku ni. Tak boleh lah. Parit Raja tak boleh standard rendah-rendah, kena tinggi. Kan? Standard kita ni tinggi. Ya? Jadi setiap kali saya baca, Allah beri ilham, kau cerita inilah. Baca lagi. Kau cerita je lah. Jadi akhirnya nak cerita semua tak cukup masa. Kecuali berhenti pukul 9 pagi esok, baru cukup. Betul kan ya? Allah Akbar. InsyaAllah ya. Nah. Jadi sahabat-sahabat, anda pastilah anda dah buat persiapan, takkan habis untuk bercerita dari awal hingga akhir, hingga Nabi balik semua. Sebab kita nak melihat kepada diri kita perlu Isra' Mi'raj. Ya. Jadi saya nak memula dengan kisah, ya. Kisah pra Isra' Mi'raj. Itu sangat penting. Ya. Isra' Mi'rajnya pun penting. Tapi pra dia tu lagi penting. Ya, lagi penting. Jadi sahabat-sahabat ni, kita bermula dari Nabi dilantik jadi Rasul. Ya. Allahu Akbar. Kenapa Allah pilih kaum Quraisy, orang-orang Makkah, orang-orang Badawi? Pertama, kerana mereka sangat jahiliah. Lagi musyrik. Jahil, musyrik. Dua tu. Kafir lain, munafik lain. Dia ni sangat berat. Ya? Sebab dia tawaf. Kita 10 tahun sekali kita tawaf. Dia tawaf tiap-tiap hari. Dia beriman dengan Nabi Ibrahim. Dia beriman dengan agama Hanif. Tapi lepas tawaf dia semua berhala. Ini berhala kampung aku. Sebab tu ada 360 berhala.
360 puak Jawa, puak Bugis, puak Banjar. Satu puak, satu berhala. Tokeh berhala Uzza, Lata, Uzza. Manna. Jadi Allah pilih tempat yang sangat kritikal. Kalau Kristian kafir je. Kafir tu maknanya menutup yang betul. Yang betul ditutup. Dia cerita yang tak betul, itu kafir. Ini tak, dia tawaf. Hari-hari Pak tawaf. Tapi lepas tawaf dia jumpa berhala dia. Tuan Allah orang kaya. Jumpa berhala dia. Ini dia panggil jahiliyah dan apa tadi? Musyrik. Jahiliyah dan syirik. Jahiliyahnya dia mencipta undang-undang tanpa reference, tanpa ada rujukan, semua pakai nafsu. Nampak burung, ada orang mati ni. Gitulah. Saya kecil-kecil dulu macam tu. Gagak terbang. Jom balik, ada orang mati ni. Tengah nori ni. Mak bapak ajak balik, ada orang mati ni. Itu jahiliyah dia sampai zaman ni. Zaman kita merdeka. Bukan zaman Quraisy je. Mereka mengikut nafsu, andaian, persepsi, kod-kod, agak-agak. Jadi ini yang kita nak betulkan ni. Jangan hidup kita kod-kod, agak-agak, aku rasa, pada pandanganku. Ini pandangan syirik. Syirik. Pandanganku hanya pandangan Allah dan Rasul. Apa Allah kata, apa Rasul kata. Apa ijtihad kata, apa ijma' ulama kata. Apa mesyuarat kata. Itu pandanganku. Ini pasal pandanganku lah. Sampai 7 calon, 4 calon, 10 calon. Dia rasa aku terror. Syirik. Ikut nafsu. Ikut suasana. Dia punya syirik, dia punya jahiliyah tu. Seorang wanita kahwin 10 suami. Kongsi. Terkongsi nak? Tak nak dia. Haji, nak kongsi nak? Tak nak dia. Zaman itu belum lupa. Wanita paling terror suaminya ramai. Imam apa? 1. Ketak sudah-sudah. Kan? Bila mengandung, isterinya bangun. Aku pilih engkau. Bapa anak ni. Tahun depan mengandung, aku pilih engkau pula. Punya jahil tu. Ikut nafsu, ikut andaian, ikut persepsi. Tapi bila dapat anak perempuan, bunuh. Sebab tu orang perempuan tak ramai. Akhirnya lelaki ramai. Dah kau bunuh anak perempuan dulu, kau pun bunuh juga. Jadi kita nak kahwin macam mana? Kongsi lah. Jahil kan? Sekarang ni supu kita juga. Kongsi. Bukan di sini lah. Tak tahu di mana. Ada macam tu. Okay. Jadi datanglah Rasulullah membetulkan. Apa yang dibetulkan? Pertama, betulkan akidah dia. Akidah dia betulkan. Ya. Semalam saya ikut hari apa? Sabtu ni. Pernah baca tu. Ada seorang cikgu, namanya cikgu Bo. B-O-O. Bo. What's your name? Bo. I'm English teacher. Oh, dia English teacher. Konon nak cakap English lah. Okay. Jadi kita pun respon English juga. Oh. Apa dia kata? Dia cerita religions. Agama-agama. Dia komplit manusia ni banyak agama. Ya. Kan? Akhirnya dia kata dia nak cerita apa ya? Dia nak cerita agama sama. Bila kata agama sama panas dia ramai kata. Mana boleh agama sama? I think you are wrong. Not safe. Yes, all people say same what? Yeah, people say, what's your reference? Jangan. Sebab reference sangat penting. Ya? Bercakap dengan reference. Jesus also said same. Yeah, Jesus people die already. Why you follow him? Or gender.
Come, let's say something to you. Siapa yang beri awak mata? Allah. Saya terus jawab. Siapa yang beri awak tangan? Allah. What's your response to Allah? That's wrong. Paul with you. Akhirnya dia mengalah lah. Harap-harap dia dapat hidayah lah tu. Jadi kita ni jadi syirik, jadi kufur ni sebab kita tidak respon pada Allah. Kita gunakan semua yang Allah beri ni sewenang-wenangnya, sepuas-puasnya, tanpa ada rasa syukur, tahmid, alhamdulillah, syukur pada Allah. Anda jumpa satu hadis orang awalud dakhala jannah alhamiduna. Orang kumpulan yang mula-mula masuk syurga, orang yang banyak memuji Allah. Fisarra'i fid-darra'i, fisarra'i wad-darra. Dalam keadaan dia nyaman, dalam keadaan dia susah, dia akan puji Allah. Alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah ya Allah, kau beri aku sakit. Kenapa sakit? Alhamdulillah kau cakap ucap alhamdulillah bila sakit. Yalah, sebab sakit Allah akan hapus dosa. Kalau you reda. Kalau you tak reda, tak apa lagi dosa. Dahlah sakit dosa. Baik sakit dan pahala. Nabi kata, bila siapa yang reda, dia sakit, akan hapus dosanya. Macam dia bayi baru lahir. Sebab tu bila doa sakit, agaknya lah. Nak apa dosa? Nak bertaubat tak nak, bagi sakit. Kan? Ada orang tu menggila-gila buat dosa. Tak kerti taubat. Allah tipu balak. Sebab tak nak bertaubat. Dan Allah nak dia masuk syurga. Allah bagi dia balak. Dia pun insaf taubat. Ampun ya Allah, aku banyak dosa. 2 malam saya jumpa lepas. 2 malam lepas jumpa hamba Allah. Pertama kali jumpa, tapi dia sudah cerita dosa-dosa dia dulu. Allah. Anda kata anta ni, Allah pilih anta ahli syurga. Bagus anta. Ajak dia belajar mengaji, dia datang rumah. InsyaAllah dia akan ikut. Jauh Isra Mi'raj tak jumpa lagi. Bila Nabi mula ajak beriman pada Allah, ni mula tentangan. Ni tentangan. Nabi dihina. Tuan-tuan, bila anda baca, subhanallah, Nabi diterajam gitu je. Diinjak-injak. Diludah itu je. Kerana bawa iman, bawa hidayah, bawa risalah. Kita siapa yang ludah emosi? Berapa ramai yang ludah emosi? Tak ada lagi. Aman-aman. Ya. Allahu Akbar. Abu Lahab, dia rupanya bila Nabi ni dakwah dia mula diterima masyarakat, dia buat kelab. Sebelah Baitullah tu, dia buat kelab. Kelab puak-puak ketua Quraisy. Ada 27 orang. Selalu kat situ lah sembang. Dia tengok Nabi Muhammad pergi masjid. Abu Jahal kata, kau siap, kau tengok depan ni. Muhammad datang je, dia sujud dia, aku masuk, aku nak hinjak kaki dia. Nak hinjak leher dia. Tengok Nabi masuk, dia pun masuk. Bila dia nak hinjak, malaikat tahan dia. Jibril tahan. Ya. Jadi Nabi ni sentiasa dijaga oleh Allah SWT. Oleh Jibril AS. Nabi dianiaya. Ya. Nabi Abu Lahab, isteri Abu Lahab tu siapa nama dia? Ummu apa? Ummu? Tak. Ummu Jamil. Terima kasih tuan. Patut 3 botol lagi. Dia boleh jawab. Pak Kotak. Belum sampai masa, insya-Allah sampai. Bab selamat kita bukan sampai pukul 9 pagi. Jadi panjang-panjang lah main tadi ya. Ummu Jamil ni dia benci Nabi, bukan setakat sumpah serana, celaka Muhammad, pecah belah rumah, dikumpul kayu-kayu banyak duri letak depan rumah dia waktu malam dengan harapan besok Nabi keluar terpegang. Ya, gitulah. Sampai tabbas yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal abi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ringkasnya, Nabi Muhammad pergi Taif bersama anak saudaranya Zaid bin Haris, pergi berdua 60 batu jauhnya. Naik bas berapa minit ni? 40 minit kan. Kita naik bas dari Mekah ke Taif kan. Naik bas 45 minit tak silap ya. Jauh tu.
60 batu sini sampai Batu Pahat, atas lagi kan? Batu Pahat tu. Atas lagi lah. Batu Pahat pun 40, 30 sampai Benut, Pontian. Besok ibu jalan cuba tak tengok sampai mana. Berapa jam sampai? Berdua. Sampai di Taif ajak beriman, dia lontar dengan mata luka-luka. Nabi luka, anak saudaranya pun luka. Jadi kesedihan Nabi begitu, begitu menyayang, bukan saja Nabi, sahabat-sahabat pun dianiaya. Sumayyah pekurangnya, Sumayyah, keluarga Yasir. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Kalau tak betul memang tak betul ini. Dan darahmu menjadi sumber pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita salihah. Kalau bertanding memang nombor syurut lah. Tapi semangat dan nasyid tu kan. Cerita contohnya Sumayyah ni diradak daripada bawah bontot sampai keluar. Allahu Akbar. Wanita. Hebat wanita ni. Kita ni suruh semayang je. Nabi kata jaga 4 wahai wanita. Masuklah syurgamu. Dari mana-mana pintu syurgamu nak. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah, jaga harta suami. Ini je. Dah dia nak jaga orang. Jaga suami orang, tok orang, kedai orang, jalan orang. Bukan yang ni nak cerita tak tahu cerita dari mana tak tahu. Jadi kesian wanita macam ni kan. Baik. Kemudian berlakulah kematian Khadijah. Allah, Khadijah ni wanita sumber ilham, sumber iman, sumber kebajikan. Dia ni jutawan Mekah. Satu-satunya wanita jutawan Mekah. Khadijah, ramai pekerjanya. Dan dia wakafkan semua harta untuk perjuangan Nabi. Wafat, mana tak sedih? Suami hari minta duit, kita pun meninggal, kita sedih. Bang, wait. Bang, beli buah. Bang, wait. Saya kena isteri saya, tak ada kerja lain. Bang, wait. Gurau dengan dia. Itu pun kalau meninggal, Masya Allah. Lagi Khadijah kan. Betapa yang tersayatnya hati Rasulullah. Kalau mati pula Abu Talib, bapa dia pembela dia. Sebab orang Quraisy ni dia pegang kepada ketua. Kalau anak buah dia buat salah, ketua bela, tak jadi dihukum. Dia hukuman dia lah mengikut ketua puak dia. Kalau ketua puak dia tak bela, siap lain matilah dia. Dibang dia grup yang lain. Sebab tu dia apa pun salah, dia akan jumpa ketua dia. Macam anak buah kau buat salah ni, kau nak bela ke tak nak? Tak nak, aku kerjakan dia. Tu. Sebab tu bila Abu Talib wafat, Nabi tak ada tempat, siapa nak bela? Khadijah dah wafat, pak saudara wafat, Abu Lahab pak saudara penyangak. Siapa nak bela dia? Cerita bela ni teringat Hamzah. Hamzah ni dia kaki apa ni? Dia cari binatang dia panggil apa tu? Pemburu. Pemburu. Abang juga jawab bagus, alhamdulillah. Dah ramai lah yang cerdik. Amin. Pemburu tu. Jadi satu hari dia, waktu dia nak pergi memburu tu, dia dengar berita Muhammad sedang diganyang oleh Abu Lahab. Patah balik. Dia linggi Abu Lahab. Kau buat sekali lagi kau siap. Sampai dari itu dia tak berani. Sebab ada pembela. Pembela tu penting. Jadi pembela kita mesti lah. Nak cari siapa lagi? Makmum hilang, fungsi tu dulu. Besarnya fungsi ketua. InsyaAllah. Baik, dari situlah kesedihan Nabi sangat terasa. Maka Allah dia bawa dia Isra Mi'raj.
sebagai hadiah. Ya, sebagai hadiah. Jadi dalam Isra' Mi'raj ni waktu petang, waktu lepas sembahyang kan Nabi sembahyang pagi sekali 2 rakaat, petang sekali. Agama Nabi Ibrahim 2 kali. Ya, 2 rakaat. Lepas sembahyang tu dibangunlah dengan Abu Bakar dengan 3 orang. Saya cari nama tak jumpa, tapi disebut 3 orang. Nabi Muhammad, Abu Bakar dan yang lain. Oh, jenuh aku cari, tak jumpa. Abu Bakar. Jadi waktu baring itulah Jibril datang. Jibril datang membelah dada Nabi daripada yang lekuk. Ya? Atas dadanya dari ruang lekuk ni sampai ke bawah pusat. Bawah. Balik ni ambil pisau cuba belah. Panggil suami, panggil isteri belah. Penuh oleh polis malam ni. Ini ceramah apa ni? Ajaran sesat ni. Belah suami, belah isteri. Ya? Jadi Jibril ambil hati Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam. Dimasukkan iman, dimasukkan ilham, dimasukkan hikmah. Ya? Dan cerita insiden ni, kisah belah dada ni, saya baca buku tu 4 kali. Tapi yang popular 2 kali lah. Waktu umur 5 tahun, 4 tahun, dengan Halimatus Sa'diyah, di kampung Sa'diyah, kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad ni penternak. Penternak. Tanah yang subur. Bila subur ni rumput banyak, ramai orang berternak. Ya? Jadi Nabi dengan kawan-kawan sedang tengok ibu kambing beranak. Ketika itulah malaikat ambil Nabi. Jadi kawan-kawan dia pun menjerit-jerit, Umi Muhammad kena colik. Bahasa kita lah, Umi Muhammad kena colik. Umi Sa'diyah pun gelisah, panggil orang kampung. Cari jumpa. Dok congok Nabi. Ya Umi, apa? Ya. Kau ke mana Muhammad? Umi cari kau hilang. Satu kampung cari. Umi dia pun cerita. Umi, aku tadi ada orang lelaki baju putih, semua putih, dokong aku belah dada, cuci dengan air Zam-Zam. Sejak itu Ummu Sa'diyah pulangkan Nabi Muhammad balik ke Mekah, bagi pada mak dia Aminah. Ya? Dia tak berani, dia takut Nabi Muhammad diculik lagi. Ya? Baik, cerita ni bukan cerita untuk penghibur lara telinga kita tuan. Cerita belah dada, cuci hati, maksud kemana. Ini cerita Isra' Mi'raj. Apa yang kita perlu buat untuk diri kita, untuk anak cucu kita dan masyarakat kita. Kita mesti ada satu kemahiran tinggi supaya kita boleh mengamalkan apa-apa ayat untuk tujuan ru'yah. Ya? Dulu saya nak periksa SRP. Dulu SRP tahun berapa dulu? Tahun 70, tak ingat. 7 ke 8. Jumpa atuk saya tu yang saya sebut itu, dia tak sekolah, tak apa, dia belajar mengaji kat kampung. Dia lepas asam mengaji, dengar dari jalan balik tu, dengan rumah dia mengaji, dengar. Ya, ingat 30 meter jarak dari jalan tu. Jadi tok dia panggil Mbak, nyo ada periksa SRP minggu ngarep. Sama Jawa sikit jaluk banyu bahasa dulu, jaluk banyu, minta air. Dia pergi kolam tu ambil air yang warna kolam tanah liat tu, warna apa? Kop teh tarik. Mana ada air? Ya. Dia agak air kolam, air hujan, air tong-tong tu. Tapi dia pilih air tu, air kolam tu. Dapat dia bawa jalan depan saya. Tak komplain apa, percaya je. Dia semayang, agaknya semayang hajat lah 2 rakaat tu. Dia baca doa bagi saya minum. Saya minum. Sebab saya dididik yakin dengan air-air jampi. Bahasa dulu air jampi, sekarang air ru'yah. Ya.
Bila saya nak periksa darjah, saya jumpa seorang imam berbasikal. Saya tak kenal imam tu. Redak je. Mana ada surau singgah. Siapa imam surau ni? Orang bertunjuk, jumpa. Imam saya nak periksa darjah, tolong imam buat makan air penerang hati. Dia pun saya pun tak tahu apa dia baca. Budak mentah. Tapi yakin ayat-ayat ini. Bila saya buka kitab, ada satu kitab, saya tak ingat kitab tu. Dia kata, tuliskan ayat kursi pada piring. Ayat kursi, tulis ayat kursi atau pada kertas. Lepas tu rendam dalam air. Buang kertas, minum air. InsyaAllah terang hati. Itu saya pandai. Ya, pandai terberang ni. Saya bodoh dulu sebab PhD tak pernah lulus. Kalau saya ingat saya bodoh saya tu 6 tahun sekolah rendah, tak ada subjek yang saya akan lulus. Bahasa Inggeris saya 0/100. Matematik 2/100. Bodoh sungguh aku ni. Tapi bila saya jumpa ayat wasiat-wasiat tausiat itu, alhamdulillah, terang hati sampaikan. Syukur ya Allah. Pandai juga aku. Ya. Jadi, iktibarnya tuan-tuan, diri kita, jiwa kita, hati kita ni mesti diberikan air jampi lah bahasa saya ni. Itu saya minta Haji Fazul bisik kat pengusi tolong sediakan air. Haji pun bawa air tu. Jadi air ni kita panggil air ru'yah, air penerang hati untuk anak cucu-cucu kita, ya. Sebab tu ibu-ibu, contohnya Ibu Misali Hajah Maimunah tahun 99 dinobatkan sebagai Ibu Misali Kebangsaan. Saya ziarah rumah dia. Pasal sebelum tu jabatan, saya kerja di Jabatan Pendidikan Johor. Jabatan panggil jemput, beri ceramah. Kalau Haji Rahman ingat lagi, Ibu Misali tu, dia ceritalah, dia ceramah, dia kata dia apa teknik, dia cerita teknik lah. Teknik dia mendidik anak. Ceritanya itulah air. Tak ada cerita lain, air. Zikir, doa, air, zikir, doa. Saya tak puas hati, bukan tak puas hati, tak puas dengan ilmu dia, pergi rumah dia. Dia bawa botol yang selalu isi air, yang selalu dibaca Yasin. Tiap pagi lepas subuh baca Yasin. Tiap pagi lepas subuh baca Yasin. Pada air, anak dia perlu pergi sekolah, bagi minum air. Kita Milo, lagi banyak Milo, lagi bengong. Air ni je dia. Anak dia sebelum pergi sekolah, 1 cawan minum air ni. Air jampi tadi. Kan? Ajar Maimunah. Pergilah. Kalau ada meninggal, pergilah kubur dia, telefon dia. Hello, ajar. Ya, minta air. Betul, abang pandai menyambut. Minta air. Air jampi, Jadi hari ni, malam ni, pengajaran pertama, intibarat pertama, Isra' Mi'raj kita mesti buat air. Kata Haji Maimunah, waktu saya masak, saya baca Alam Nashrah tak berhenti-henti. Itu ru'yah lah tu. Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi baru mukadimah. Tu saya kata pukul 9 esok ni. Mukadimah bersiri lah kita, bersiri. Allahu Akbar. InsyaAllah, pada. Allahu Akbar. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا الله لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. اللهم رب الصلاة ومع اسمك ومع الموت الذي وأنت إنك لا تخلف. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. Baiklah sahabat-sahabatnya, banyaklah kisah-kisah yang berlaku zaman generasi silam, pengamal-pengamal air jampi. Sekarang ni pun masih ada jadi ubat. Jadi anda nak lihat kepada itu lah, terang hati untuk anak kita, cucu kita, suami kita. Kalau suami gedebel bagi air ni kan, bagi jampi. Kalau suami gedebel lagi. Kalau isteri gedebel pun sama. Kita buat. Pilihlah ayat kita nak apa. Jadi malam ni kita nak baca Al-Fatihah, ayat kursi, Qulillahumma malikal mulk. Lepas tu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Untuk tujuan ruqyah air di depan kita, insya-Allah. Kita doakan supaya air ini jadi penyubur hati, jiwa kita, akal kita, rohani kita. Air ini menyerap, ya. Air ini kalau tuan-tuan bawa kopi jadi air kopi. Bawa teh ni campur teh jadi teh. Sebab dia sifat dia molekul. Batu baru boleh masuk. Lembut air ni. Cuba datang air sebesar ni, meninggal semua ni. Ya, itu darjat Allah bagi pada air. Ya. Jadi kita pergi klinik pun doktor kata lepas makan minum air, makan ubat minum air. Ya. Tapi Isra Mi'raj tak sampai. Tak sampai ruh semangat tu.
sekadar ceramah, gelombang ceramah. Ya? Jadi letak satu keyakinan pada kita bahawa air ini sangat mujarab untuk menyerapkan wahyu dalam jasad kita, darah-darah kita, otak minda kita. Dipanggil apa otak ni, Haji Fazrul? Ada istilah dia. Apa dia tuan? Tak apa. Tak maaf, tak apa pun jelas. Tak apalah nanti kalau ni. Dr. Fadilah Khamsah kata ada 124,000 zillion. Kan? Bahasa saya sel-sel. Ya? Neuron. Neuron, betul-betul. Tuan cakap neuron tadi ya? Betul. Kena dari ketua hakim juga. Neuron. Ya? Baik. Biarlah air mukjizat ni meresap di neuron ni. Asyik kopi, teh, Milo, tak pandai-pandai. Memang badan segar, tapi meletik semua, menolak semua. Menolak, betul lah. Nanti pilih bergaduh tu. Bergaduh. Lagi ramai bergaduh. Lagi banyak, mesti lagi ramai orang nak bergaduh. Sebab tak masuk wahyu. Kan? Baik, insyaAllah. Sama-sama kita baca. Ni dah buka Haji Fazrul? Dah. Baik, maksudnya siapa-siapa bawa air tu buka lah. InsyaAllah. Niatkan untuk membancuh. Kalau air itu bancuh. Bancuh kopi, bancuh gula, membancuh. Kan? Darah kita, minda kita, hati kita, molekul-molekul semua daripada badan kita ni dengan wahyu Allah SWT. InsyaAllah kita mulakan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له. Tak kuat tuan, tak sampai air tu. Tak sampai, molekul tak masuk ada. Semula. Kuat-kuat mendengung biar suara kita masuk dalam ni. Ni suara siapa? Ni suara Kak Amor. Ni siapa? Suara Kak Jah gitu. Suara itu dalam bentuk Fatihah, dalam bentuk ayat kursi gitu. Kuat insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ikut dulu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan berkat selawat ke atas Nabi-Mu, dengan berkat Fatihah, dengan mukjizat ayat kursi, dengan berkat Qulillahumma malikal mulk, dengan berkat surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah air ini air ubat penerang hati, pelembut hati, pencuci hati, penyegar iman, penyegar binda. Ya Allah, pilihlah kami jadi hamba-Mu yang sentiasa diresapi dengan ayat-ayat-Mu, dengan mukjizat-Mu, dengan ayat Quran-Mu. Dan begitu juga anak-anak kami, isteri kami, suami kami, keluarga kami, cucu cicit kami, dan masyarakat kami. Amin ya Allah, amin. Iman ni pun kena terang hati. Kenapa tak dapat iman? Hati gelap. Bukan belajar je nak terang hati. Dulu first class, tak ada kerja. Bukan pelikir, tapi cara kita berfikir tu biar betul. Allahu Akbar. Yang kita nak terang hati, iman masuk, ilmu masuk, amal soleh masuk. Kan kita dah belajar roh. Roh itu fungsinya kenal Allah dan beribadah. Gelap je roh. Mana ibadah dah masuk? Tausiat tak boleh masuk, mantul. Jauh kata, bapakku kata mantul. Baiklah, itu satu pengajaran yang ada nak kongsi. Tuan-tuan ni boleh rujuk balik pada tok-tok guru kita, tempat-tempat lain. Khususnya ibu bapa kita, atuk-atuk yang mengamalkan bacaan-bacaan ni. Kita baca Yasin, letak air satu kolin, lebih besar pada botol, lepas tu bawa kosong ke kubur, siram. Kalau bingung, apa kerja macam tu? Ini yang kena siram dengan wahyu, dengan Yasin, dengan Fatihah, dengan selawat. Kubur. Macam mana bang tu? Kasar kalau saya tak betul minta maaf. Tapi saya nampak macam itulah, kan fikir balik. Di mana kondisi sebenarnya. Nah, bila saya baca buku-buku tu, di mana dia ajak kita tengok balik, betul ke ni? Kalau betul tak apalah. Memang siram tu okey. Siram biar pokok yang kita tanam tu tumbuh. Tak apa. Tapi masalahnya, kenapa tak siram jiwa kita ni? Darah kita ni tak disiram dengan wahyu. Asyik dengan Maggi, dengan apa lagi? Dengan burger, dengan durian mistangking. Memanglah badan subuh, tapi mantul. Mantul. Tak maaf Husin kalau terkasar. Allahu Akbar. Kalau silap ceramah ni. Baiklah. Kita nak masuk poin yang kedua. Cukup poin satu, boleh rujuk balik. Boleh buka-buka. Oh, kalau buka kitab Ruyah tu macam banyak ayat.
Macam-macam ayat. Nak kaya pun kena royak. Kan? Saya baca buku dia kata, berzikirlah satu hari 1,500 kali. Kayalah kamu. Apa zikir ni? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Siapa buat? Siapa nak kaya jumpa bank. Nak pinjam duit, menjaga sebulan bankrupt. Silap konsep. Pinjam bank tu usaha ikhtiar, tapi kaya tu Allah. Itu buku tu kata, buku Asma'ul Husna dia kata, berzikir ada kata 5,000 kali. Oh, punya semangat tu kan. Kita 33 kali letih lah. Allah, imam panjang nak zikir. Allahu Akbar. Ngelih pula tu, imam dah lah zikir tu, ngelih. Ngongot. Lepas tu sebelum datang masjid, makan dulu. Biar lepas mayang tu, imam balik, 4 kali dia balik, kita tak balik lagi. Masih berzikir lagi. Patut gitu. Ini waktu lapar lagi masjid. Berarti imam doa panjang. Allah, imam ni macam dia seorang pandai baca doa. Ngongot. Bukan imam ni. Saya dengan cakap sendiri je. Baik, insyaAllah ya. Allahu Akbar. Baik, yang kedua kita nak belajar Isra' Mi'raj ni perjalanan masjid ke masjid. Ada perkara besar Allah nak beritahu kepada kita. Pemimpin ni mesti duduk kat masjid. Kalau pemimpin tak duduk masjid, berpulanglah masyarakat. Nabi duduk masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa. Ya, Masjid Al-Aqsa. Ya. Dan kita mesti israkkan diri kita pergi masjid. Jangan perasan nak syurga dengan Nabi, tengok Nabi macam mana, tengok kita macam mana. Mesti. Dan kita mesti jalankan diri kita mencari kehebatan-kehebatan di masjid. Ya. Dan jadi imam. Jadi imam. Ketua mesti standardnya boleh jadi imam. Ya? Macam pengurusi kita. Standard dia tinggi. Memang lantik jadi imam. Ada imam haji. Allah. Balik Allah. Imam aku ampun daulat tuanku. Allah. Taklah banyak mana rumah nama kawan-kawan ni. Tapi pelupa nombor satu. Haji Yaakob. Ya? Dah lantik dia tak apalah. Tapi maknanya kita ni ketua. Paling rendah ketua di rumah. Di rumah kita mestilah jadi imam yang hebat pada isteri kita. Takkan jadi driver yang hebat je. Biasa jom. Balik kampung jom. Takkan itu je kerja kita. Sedihnya. Sedih pada diri sendiri. Jadi bila kita jadi imam yang hebat, bila bacaan kita bagus, kena berguru. Hafazan kita bertambah. 1 bulan 1 ayat. Gitu. Saya semangatnya gitu. Kan? 1 bulan 1 ayat. So ayat yang kita hafal tu bawa dalam solat. Ya. Wa iz qala Luqman li ibnihi ya bunay. Macam mana je? Wa iz qala Luqman ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bulan tu ayat, apa ayat tu? Bawa lah sembahyang. Jadi imam di rumah. Tapi jangan 5 waktu pula dengan isteri. Pertama masjid. Sekali dengan isteri jadi makmum. Nabi tak bawa itu. Nabi imam di masjid. Sembahyang sunat di rumah. Tapi isteri-isteri Nabi semua hebat-hebat. Ya. Ummu Salmah 165 hadis hafaz. Aisyah 2000 berapa ratus hadis. Jadi kalau Nabi tak jadi imam di rumah pun tak apa. Memang dia hafiz. Nabi tu hafiz.
Kita nak latih diri kita jadi hafiz, hafaz satu ayat jadi imam. Kan? Ayat pertama baru hafaz surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam, lepas Fatihah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Baru apa satu tak apalah. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tak apa. Allah nak tengok pahala kesungguhan kita tu, bukan main-main. Ya Allah, ini aja aku boleh hafaz. Aku nak latih aku jadi imam besar di rumah aku. Dengan anak cucu cicit kita jadi imam. Sekali abang lo jadi imam, sekali abang nga jadi imam. Gitu. Ya. Jadi kena latih anak-anak kita jadi imam. Saya buat Qiyamul Lail pada setiap pagi Sabtu dengan cucu. Dengan anak-anak lelaki dengan cucu. Anak yang cucu yang kecil tu darjah 5. Jadi imam lah. Bila kau jadi imam? Asyik main bola je. Jadi imam. Kau suruh apa? Anas. Anas lah. Kalau abang dia tingkatan 2, tingkatan 3, lagi lah. Lagi dia kerap jadi imam. Tok jadi makmum je. Tak apa. Sebab kita ada misi. Misinya nak latih dia. Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa. Jadi kita standard imam tu patut dah selesai. Saya yakin tuan-tuan semua dah selesai. Cuma nak cerita iktibar daripada Isra Mi'raj. Kita mesti menjalankan diri kita daripada A kepada B, B kepada C. Itu masuk astral. Memperjalankan dari Masjidil Haram pergi singgah di Madinah, singgah di Madain, singgah di Masjidil Aqsa. Jadi kita mesti selalu berziarah, menggerakkan diri kita berziarah masjid, bandar-bandar, mana-mana, jumpa pemimpin, jumpa tokoh-tokoh, dan jadi imam. Itu iktibar. Jadi gitulah, ibu pun sama. Abah tak ada, ibu jadi imam. Yang ada anak perempuan, cucu perempuan ni, bagi Alung, dah lama hantar universiti belajar, Alung jadi imam, mak jadi makmum. Jadi kita latih generasi kita ni biasa dengan Isra Mi'raj ni. Bukan cerita setahun sekali, cerita hari-hari. Cerita hari-hari. Ini tak cerita nanti nak Nabi jenguk syurga, Nabi jenguk neraka. Sama tahun depan kot, dah nak habis masa. Kena bersiri tajuk ni. Saya baca 5 kali, 6-7 kali saya baca buku. Ini tak boleh 1 jam dah latih lah. Mesti tak boleh 1 jam kau panggil aku, baru 1 hari. Panjang ceritanya sebab saya lebih berminat iktibar. Apa iktibar kita? Kan? Borak. Kan? Borak tu kita punya persiapan. Persiapan diri kita. Keupayaan kita kan, untuk jalan jauh. Jalan jauh ni, nak masuk syurga jauh ni. Kan? Persiapan kita ni nak iman. Amal soleh. Sebab apa? Kita dah 3-4 biji lah. Apa nak cerita borak lagi? Keuangan kita, nak bantu orang susah. 2 hari lepas ada seorang telefon. Ustaz, tolong Ustaz. Saya kenal dia sebab pernah tolong sebelum ni. Dia telefon. Saya nak beras lah Ustaz. Allah, sedihnya nak beras. Ya, tak apa. Lagi apa? Dia nak beras, barang-barang nak kering dapur. Semalam saya hantar. Allah. Ini persiapan kita. Asra kita ni. Jangan duk tunggu. Jangan tunggu. Durian musangking tunggu. Boleh tak tunggu? Tunggu bunga, tunggu jatuh. Tak makan kita kalau tunggu bunga, tunggu jatuh. Kena bergerak diri kita. Bahagianya, jualnya, promosinya. Barulah ada hasil. Asra ni kewajipan kita. Mesti bergerak, mesti berhijrah. Tak boleh duk takut lama. Mesti meningkat, mesti meningkat, mesti meningkat. Tadi saya mulakan dengan zikir wali. Saya jumpa Allah Akbar. Wali-wali ni
Ini amalan wali Wali bukan wali bapak ni, wali nikah ni. Wali darjat wali. Syekh Abdul Qadir Jalani kan. Contoh-contoh wali kan yang popular kan. Sebelum subuh, menunggu subuh, itulah zikir dia. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Tentu ada zikir lain tak apa, tak ada masalah. Sebab Allah sediakan pakej zikir Allah melambat-lambat. Ya. Tapi kita mesti ada asrar, ada inisiatif untuk meningkatkan iman kita, persiapan kita. Sebab Nabi balik dari Isra' Mi'raj tu bukan duduk diam. Ya, kita asrar pergi masjid, balik duduk diam tak kena. Kena fikir lain, apa lagi aku perlu buat, apa lagi perlu aku buat. Ya, insya-Allah. Jadi cerita masjid ni dalam sebuah hadis kursi, man banal masjida ayyabtawi liwajhillah buniya lahu baitan minal jannah. Siapa yang membina masjid hasratnya nak bertemu dengan Allah di hari kiamat, Allah akan binakan banglo di syurga. Besar nilai masjid ni. Kita bantu RM1 aja banglo. Lagilah kalau pergi bantu kipas besar ni berapa ratus ribu ni imam pengusi, 50,000, 30,000. Tu berapa besar banglonya. Jadi dengan masjid yang ciput, jangan kedekut. Sebab kita nak duduk lama di syurga, kekal abadi, non-stop, no ending, life forever. Lepas tu muda-muda berlaku 30-an tahun. Rujuk kitab ni. Kitab ni ada bab kehormatan masjid. Muka surat 444. Comel nombor ni. Boleh beli nombor ni. 444. Ya. Tanbihul ghafilin. Ini tajuknya tanbihul, bagi ingat orang lupa. Yang lupa kita lalai. Kita lah ni pelupa. Jadi banyaklah ingatan-ingatan. Ya. Jadi dengan masjid ni mesti kita gairah. Sikit tak apa. Sebab apa? Kita nak bina banglo. Apalagilah kalau ada projek-projek masjid yang baru kan, wakaf satu kaki persegi RM100, cepat cuk. Cepat beli. Jangan tangguh-tangguh. Sebab tuan nak buat banglo ni berapa ribu tahun. Berapa tahun menunggu nak buat banglo. Tak mampu nak tunggu. Jumpa bank. Bank, aku nak beli banglo ni. Tengok syarat. Okey, boleh beli. Ya. Tapi banglo Allah ni dengan cara yang mudah. Ya, cara yang mudah. Tapi payah. Bunyi wakaf tapak masjid RM50, payah nak keluar tu. Minyak dah nak habis. Anak nak sekolah. Besok nak ngeteh lama-lama. Habis tempoh. Itulah yang anda lalui. Nak waktu anak ramai. Anak-anak dulu 8 ni semua sekolah. Mana ada duit? Sekolah swasta, yurannya 200, 300. Kembang kebus. Jadi dah lapang ni, kita umur-umur lapang ni, kita sibuk-sibukkan dengan membeli syurga. InsyaAllah. Jadi masjid ni besar. Besar nilai masjid di sisi Allah SWT. Duduk itikaf. Duduk bermesyuarat, duduk berjamaah, jalan dari rumah, berwudu, satu langkah, gugur satu dosa, naik satu pahala. Jangan cerita satu pahala tu nombor 1 kat jam ni pukul 1:11 minit. Jangan tengok tu, tak ada makna. Tak ada makna nilai syurga. Makna masa je. Nilai syurga 1 tu, bila Allah kata 1 tu, luas syurga itu ialah 70 tahun perjalanan satu pahala. Jangan nilai kita. Sekilo musangking RM40. Ada sebakul, bayarlah RM1,000. Jom. Setengah jam habis. Tunggu tahun depan. Tak. Pahalanya berbelanja tadi, jemput kawan makan, itu yang kita nak tengok. Di sebalik itu,
Satu pahala macam tu. Jadi bagi Allah satu pahala bukan satu macam kita. Sebab tu Allah kata satu hari dalam ayat surah itu, Allahu Akbar. Pagi subuh solat apa Imam? Surah apa? Allahu Akbar. Ada ayat tu panggil apa? Kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Kadar hari akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Mana nak banding dengan mata, dengan perut kita, tak sama. Satu hari akhirat Allah kata 1000 tahun dunia, berapa ribu tahun umur kita. Tu baru kadar umur akhirat dengan dunia. Kalau cerita syurga, ya, seluas bumi dan langit. Satu-satu syurga tu seluas bumi dan langit. Ada disebut tu satu perjalanan di bawah pokok di syurga nanti. Ada pokok, kalau kita berjalan dari ujung daun ni sampai ujung daun sana 100 tahun. Ya. Itu nilai yang kita perlu resapkan dalam gairah iman kita, ya, insya-Allah. Jadi masjid ini Allahu Akbar. Nabi kata sesiapa berwuduk dia pun berdoa. Wuduk, basuh komo-komo dia berdoa, basuh muka lepas tu dia berdoa, lepas basuh telinga dia berdoa. Jangan lupa, ini selalu orang lupa masa tengkuk ni. Kalau tengok orang wuduk ni, ini kena selalu diulang balik. Basuh sunat je, ya. Bila kita basuh tengkuk, ya Allah hindarkan daripada belenggu api neraka. Situ letak neraka kat sini. Ini sasaran neraka. Jadi waktu basuh tengkuk ni, ya Allah jauhkan dari belenggu api neraka, ya Allah. Ya. Basuh tangan nak kita rekod file kita. Ya. Basuh komo-komo ni nak berzikir, rajin mengaji, rajin bersyukur, mulut manis, ceria. Tapi neraka di sini. Nabi kata naklah berdoa. Bahasa sendiri tak apa. Bahasa Jawa baiklah, ya Allah. Atur karo api neraka, ya Allah. Ya. Kemudian dia solat sunat tahiyatul masjid. Ni. Sunat bunyinya sunat. Kita ni orang Melayu sunat ni buat dapat pahala tak, buat tak apa. Oh, cantiknya bagi dipenasi. Belajar mana lah kita ni? Saya komplain lah kitab-kitab yang dulu tulis itu. Itulah kesilapan definasi yang diberi. Itulah yang saya belajar. Itulah jawab peksa, dapat 10 markah. Oh, lulus macam mana? Tapi tak betul. Sunat ini buat dapat pahala, tak buat payah masuk syurga. Itu yang betul. Ya? Tak buat rugi Bilal kata. Yang untung Bilal lah, dia masuk syurga dulu. Ya. Sunat buat dapat pahala, tak buat rugi, payah masuk syurga. Cuba tuan-tuan tengok amalan-amalan kita yang wajib, yang fardu, yang sunat. Mana banyak yang fardu? Mana banyak fardu atau sunat? Sunat kan? Tengok pahalanya. Pahala yang mana banyak? Sunat ke wajib? Sunat. Tengok, renung baik-baik. Sebab tu masyarakat kita pun berlumba-lumba tinggal yang sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Akhirnya kita tertinggal. Maruah kita jatuh, akhlak kita mundur, ekonomi kita apa semua yang sunat-sunat ni pun buang. Akhirnya wajib pun tak buat. Ya? Siapa yang buat sunat pasti dia jaga yang wajib. Ya? Jadi Nabi kata siapa solat sunat tahiyatul masjid, maka Allah kata masuklah mana-mana 8 pintu syurga. Main sunat je 8 pintu syurga. Pilihlah pintu mana nak masuk. Sunat tu. Jadi kalau tak ada yang sunat tu, tutup semua pintu syurga. Nah, macam mana memang? Ya. Jadi sahabat-sahabat, marilah kita
melihat semula konseptual, itu daripada pendidikan saya jumpa konsep tu lah, konseptual, maknanya memahami sesuatu, memahami satu-satu sudut agama tu, biar kita faham secara menyeluruh. Barulah kita punya rasa gairah, cinta kita pada agama, cinta kita pada Allah, cinta kita pada iman, cinta kita pada amal soleh. Belum tanda cinta, fasdabiqul khairat, belum berlebih untuk membuat kebaikan. Khamsun kana alaihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattabi'in lahu bi'ihsan. 5 macam dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pengikutnya. Bi'ihsan, dengan baik. Dia dengar, dia buat dengan baik. Luzumul jama'ati, membiasakan semayang berjamaah. Semayang jamaah. Allahu akbar. Tahniahlah sahabat-sahabat semua. Wattiba'u sunnati, mengikut sunatku. Wa imaratul masjid, dan mengimarahkan. Mengimarah ni, kalau kita ambil imarah tu daripada kata mengumurkan masjid, maknanya hidup, menghidupkan masjid. Umur tu orang hidup lah. Berapa umur dia? 40 tahun. Kalau kesian dah mati, muda-muda. Jadi umur hidup, maksud umur tu tempoh hidup. Tak ada orang kata berapa umur dalam kubur, tak ada pula. Di kubur, pakcik, berapa umur kau dalam kubur? Orang tak tanya gitu. Jadi imaratul masjid ni menghidupkan suasana masjid, suasana berjamaah, suasana mesra, kasih sayang, suasana bantu-membantu, tolong-menolong, ambil cakna, ambil tahu. Masyarakat kita, ahli masyarakat kita yang mula datang masjid kena ambil tahu. Memanglah kerja ni berat. Kerja berat. Isra Mi'raj. Beratnya Rasulullah berdakwah kan. Dia bukan mudah, berat. Tapi itulah antara yang Rasulullah ingatkan. Wa tilawatul Quran. Membaca Quran, wal jihad fisabilillah. Jadi 5 perkara ni menjadi ikutan anutan para sahabat, para tabi'in, dan sehingga sekarang ni. Jadi mudah-mudahan kita berada di sinilah. Sentiasa melazimi solat berjamaah. Allahu akbar. Semayang ni tuan-tuan, wuduk, Nabi kata semayang, wuduk semayang zuhur tu, besok kita lalu di yang mahsyar tu, wuduk itu besok akan mendinginkan kita daripada panas matahari sejengkal, dari panas kubur. Jadi wuduk di air condition. Sebab tu bila berwuduk tu kena berdoa, supaya air wuduk tu besok jadi pemberi syafaat pada kita. InsyaAllah. Kata Umar Al-Khattab, ini poin terakhir masjid malam ni insya-Allah. Ada 15 kewajipan. Kita dengar apa Umar kata. Umar Al-Khattab ni dia Al-Faruq kan. Al-Faruq ni cerdik. Dia punya syak dia, tepat dia, pandangan dia. Jauh, dia nampak jauh ni. Memberi salam ketika masuk masjid. Jika orang duduk, jika orang sedang sembahyang, beri salam pada diri sendiri. Assalamualaikum. Sembahyang 2 rakaat dah sebut tadi. Tidak jual beli dalamnya. Tidak menghunus pedang. Masuk mahajid tunjuk lengan. Siapa tadi? Imam mana yang action sangat tadi? Tunjuk lengan, bawa pedang, bawa senapang, bawa bulldozer. Jangan bawa. Ini tak mesti senjata, perasaan. Senjata tu tandanya macam-macam tanda lah buat senjata tu kan. Perasaan kita bukan tidak benci pada orang, tidak dendam pada orang. Kau siap lepas mayang ni aku kejar kau. Tak.
tak patut, tak layak, tak sewajarnya. Jadilah manusia yang memaaf. Sebelum tidur, ya Allah, aku maafkan semua orang-orang yang buat dosa pada aku, buat jahat pada aku. Allah ya Karim. Lepas tu doa, ya Allah, besok aku nak hantar hadiah pada dia. Dia menuduh aku macam-macam tadi, aku bawa hadiah dekat dia. Bawa bunga raya. Inilah. Oh, kalau tak boleh tahap tu, memang ahli syurga lah katanya. Memang. Yang lain kena berkeras lagi lah. Tidak mencari barang yang hilang. Kasut hilang, selipar RM2 cari sampai seminggu. Keluar iklan lagi, masuk viral group ni, janganlah gitu. Bukan tak ada, ni cerita je. Kalau kasut tu harga RM1,000 pun dah hilang je lah dia. Kau bawa ke masjid baru. Nak tunjuk banyak kasut mahal. Sebab apa? Di dalam masjid ni ramai orang susah. Jangan tunjukkan kita berharga, kita mahal, baju paling mahal, paling branded, kopiah paling branded. Biarlah kita sama setara dengan orang yang susah. Baju lebih kurang, insya-Allah. Tidak bersuara keras. Ana yang keras ni. Minta maaflah terkeras suara. Tidak membicarakan urusan dunia di dalamnya. Tidak melangkah leher orang. Orang tu tengah rokok, tengah sujud dilangkah. Kalau boleh sebelah pun jangan lalu. Atuk saya ajar dulu. Belakang, dia tengah sujud, belakang pun tak boleh lalu. Atuk kata, mau pergi pun saya jauh dah. Dia punya hormat orang semayang kan. Kalau orang tu senang semayang diri, jangan lalu depan. Malah dibenarkan dalam kitab sebut tahan. Jangan dia lalu depan kita. Kadarnya, ukuran dia kadarnya. Kalau lepas ni tak apa lah. Tak boleh lalu sini. Jangan membunyikan jari-jari. Tentang jari dia pakai emas banyak gelang. Kritik, semayang kritik. Gelang pun bunyi. Tak ada gambar dia buat cerita. Itu ada emas yang bunyi kritik jari je lah. Apa je? Memperbanyakkan zikir kepada Allah, zikir, banyakkan doa, jangan lupa masuk masjid mesti senyum dengan jiran. Assalamualaikum, apa khabar? Lepas tu ada zikir kan. Jangan masuk masjid ketat, minta maaf banyak kali ulang astagfirullahalazim. Jadi cakap dia lah, sahabat-sahabat kita tak sempat Mi'raj lagi. Kita baru Isra, baru sampai Aqsa. Mi'raj tu surah Al-Ainah, jemput orang lain lah. Oh, tempat lah. Hari Jumaat ni ada apa kuliah subuh. Sambung ke? Allah, kalau sudi tak apa. InsyaAllah, hari Jumaat, InsyaAllah. Sebenarnya yang anda nak bawa lagi penting ialah neraka tu. Allah tunjukkan Nabi neraka. Itu jarang ambil cara. Saya buka buku ni cerita neraka, Masya Allah. Dalam hati kena cerita ni. Tapi confirm malam ni tak sempat. InsyaAllah. Kita sempat dua lah. Satu sedia air, roya. Yang kedua, cinta masjid. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah tamusi, jamaah semua. Kalau contoh-contoh tu tak manis, tak elok, ampun, minta maaf banyak-banyak. Doakan saya juga supaya terus istiqamah bersama sahabat-sahabat semua dalam mengharungi liku-liku keimanan, liku-liku beribadah kepada Allah SWT, supaya dapat terus istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يقبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين
آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kembali karim. Allah ya karim. Mau sih. Alhamdulillah. Nanti ada bontrot nih. Oh, amin.